Setiap orang yang ada autism, dia ada tantrum. Tantrum ni tak semestinya panah baran, tapi kita panggil sebagai respons semula jadi berasaskan cara dia menangani persekitaran. Selamat ni ni cerita selamat lah. Dia pun tak ada, dia dah balik tuan-tuan. Dia dah bosan duduk hotel. Pagi-pagi dia bangun, sebab tak boleh naik basikal, dia pun minta balik. Jadi dia dah balik ke garasi. Dia dah sampai, dah bagi tahu di garasi, dia jaga garasi kononnya. Dan kemudian dia naik basikal. Sebab dia kata dia tak syok duduk hotel ni sebab tak ada basikal. Jadi berarti hotel ni swimming pool, kafe, makan mewah di sarapan pagi tu tak menarik minat dia. Jadi dia balik dan dia bagi tahu dengan Jack, dia nak minum kedai kopi dekat garasi. Jadi dia balik. Berarti saya dah bagi tahu pada anda bahawa tempat terkurung, lokasi di mana dia tak boleh aktif dan tempat yang dia rasa bukan kehidupan harian dia. Dia langsung tak enjoy tuan-tuan datang ni. Dia enjoy gitu-gitu je lah, ha je. Lepas tu hari ni dah bosan. Berarti dia datang semalam pukul 3 petang, tak sampai hari ni 3 petang. Tadi tak ada 24 jam. Dia telah meninggalkan garasi dan balik. Dia telah meninggalkan hotel tamu dan balik ke garasi. Satu adalah kerana basikal dia. Dia nak naik basikal. Yang kedua adalah saya fikir dia lebih selesa sarapan di kedai makcik nasi lemak bawah jambatan tu. Ataupun kedai lagi satu makcik yang dekat Jalan Gombak, berdekatan rumah lama di Alsem. Sebab dua kedai tu aja yang selalu dia pergi minum. Walaupun dia ada dua suntikan semua, dia tak masuk ke kedai-kedai yang besar. Sebab saya fikir kata dia ada ritma yang statik. Itu perkara yang selalu dia lakukan dan dia selesa dengan benda tu. Saya cuma nak bagi tahu dekat tuan-tuan ni. Sebab orang ni bukanlah saya kenal sehari dua. Saya kenal daripada tahun 1984. Ketika zaman kalau dia marah, dia hempas barang. Dia akan hempas barang dan dia akan pukul tangan dia ke meja atau apa. Dia ada tantrum pada usia tahun 87 tu, dia berusia 19 tahun. Saya pun setahun je tua pada dia 20. Rambut masih hitam. Dia pun budak kurus. Saya pun kurus. Katalah tuan-tuan suruh dia makan, dia akan kata tak nak. Tapi kita akan tambah perkataan, kena makan besok gastrik. Jadi berarti tantrum dia yang pertama adalah dia tak suka mendengar perintah. Itu memang semula jadi adalah dia sangat pantang kalau dia diarahkan. Automatik. Semua benda yang anda suruh, dia akan anggap itu adalah arahan. Dan dia tak gembira. Tuan-tuan kena ingat, dia ni keluar meninggalkan rumah, umur dia 14 tahun, hidup berdikari. Dia dilahirkan autism, keluar meninggalkan rumah, umur 14 tahun. Umur 14 tahun sampai umur 16 tahun, dia ni menyanyi di JB. Dia menyanyi di JB dan hidup berdikari. Dia buat apa menyanyi, orang bagi dia duit. Umur 16 tahun, dia datang ke Kuala Lumpur. Dan dia menyanyi. Tu yang dalam confession dia tu, saya pernah bertemu bual dia tu kan, dia bagi tahu confession. Dia menyanyi pertama di Bas Stand Kelang, kemudian dia berpindah di Jabatan Daya Bumi. Saya kenal dia 87 ketika dia menyanyi di Pedestrian Central Market. Berarti kalau tuan-tuan tengok dia 10 kali aku nak balik dia duduk balik, aku nak balik dia duduk balik, aku nak balik. Itu bukan perkara biasa. Itu bukan perkara luar biasa. Perkara biasa. Kalau saya suruh dia, Mat makan nasi, makan sayur banyak. Dia, aku tak nak, dia terus bangun merajuk. Kerana waktu dia nak makan, dia diarahkan. Tapi saya akan sebut, makan sayur banyak akan buat mata kau tak gabun teruk. Nanti kau tak payah tukar spek. Dia jalan, dia bangun, dia duduk balik dan dia akan tuang sayur dengan banyak. Berarti dalam sistem mind dia ada dua benda yang akan instruct. Satu, automatik dia tak suka diperintah. Dia akan react. Yang kedua, dia akan terus mendengar pula nasihat kita. Sebab dia orang yang sangat cepat respon. Sebab tu kadang-kadang soalan saya tanya tak habis, dia jawab dulu. Tapi kemudian saya kena tenang dia, pastikan soalan tu habis. Jadi kalau kita tak biasa dengan menguruskan, bukan mengurus, kita anggap, saya pun tak anggap dia autism. Saya anggap dia kawan baik yang mempunyai satu style. Sama je kalau saya kawan dengan saudara. Kuat merajuk, tegur sikit melenting. Common je. Saya anggap dia satu orang yang kalau nak advice dia, kena cakap perlahan-lahan. Dan penolakan dia bukanlah penolakan total. Tu pun malam ni kejap lagi saya rasa, kalau dia balik duduk sana dia bosan, dia boleh sampai je dengan basikal kejap lagi. Dia sebenarnya yang dia nak basikal tu ada di sini. Jadi dia kata dah balik sekejap lagi sampai, dia pakai kemat, malam ni aku nak nyanyi 2 lagu. Dia seorang yang cerdik. Sebab itulah
Ketika tuan-tuan berusia 16 tahun dan saya 16 tahun, kita masih lagi makan nasi yang mak sediakan. Kita masih lagi minta nasi dengan mak. Selamat ni usia dia 14 tahun, dia dah pergi di JB dan meninggalkan kampung halaman dia tu di layang-layang Johor tu. Pergi menyanyi di JB. Sebab tu orang yang duduk di JB selalu naik status. Dah tengok dia dah lama. Sebab tu orang macam Lala, orang macam Amin, orang-orang JB yang dia selalu sebut dan saya tak pernah jumpa. Tapi itu kawan-kawan lama dia. Tahu siapa dia. Jadi sebab tu bila saya bagi tahu kata apabila Selamat ni sebenarnya kita pun tak nak dia on air. Dulu waktu mula-mula Selamat on air garasi bersiaran, dia menjadi bahan cacian. Setiap kali dia menyanyi, saya akan sakit hati. Sebab ada orang akan naik status, budak bonjol, kepala bonjol mana lah. Orang akan hina lah sebab orang kan suka menghina bila melihat golongan macam tu. Tapi oleh kerana, begini tuan-tuan dia tak suka tinggal di garasi. By realistically saya tahu. Sebab dia pernah tinggal di Taman Bujang dengan saya. Saya berkahwin, dia tinggal ketika saya berkahwin ni. Saya dah ada isteri, dia tinggal bersama kami dua kali. Kemudian masuk ke garasi ni, kali keempat dia tinggal. Dia satu orang yang tak akan duduk di satu tempat yang dia tak boleh manage kebebasan dia sepenuhnya. Tapi oleh kerana waktu saya jumpa dia tu, dia masih menyanyi di Bukit Bintang. Dan saya nasihatkan dia, Mat, ini kejadian sekitar tahun 2015. Mat, kita dah nak masuk 50, mana boleh lagi tidur tepi jalan, nanti kita kena sakit paru-paru, udara sejuk. Dia kata tak apa. Dia kata bandaraya bagi, cuma dia suruh aku tidur tempat-tempat yang orang tak nampak je. Pada satu kali saya pergi ke Bukit Bintang untuk menghadiri mesyuarat makan malam. Saya nampaklah satu orang pakai Teletubbies Teletubbies. Jadi waktu tu depan kedai RM RM2 dekat Bukit Bintang tu, saudara lalu Bukit Bintang Plaza tu, hujung kedai tu sebelum saudara lintas lampu junction 4 trafik 4 tu untuk pergi ke KFC tu. Ada kedai RM2 tu kan. Seorang yang pakai Teletubbies warna biru tu menari tergedik-gedik. Dia nampak saya lalu nak lepaskan junction tu sebab saya ada meeting di restoran Arab sebelah depan CIMB. Dia buka dia punya topeng. Hey, dia panggil. Jana. Oh, saya tengok dia sebab saya selalu jumpa dia. Saya bertanya dengan dia. Mat, kau buat apa ni? Menari ni lah, gini. Sekarang dah tak boleh dah, kutip plastik, kutip tin dah tak boleh lah. Aku tak cukup duit. Saya kata, berapa orang ni? Dia kata, aku menari sini pukul 8 sampai pukul 10 je. Nanti kedai ni tutup pukul 10, baru aku pergi basking. Saya tanya dia, berapa ringgit Cina ni bagi engkau? RM6. Saya kata, RM6 je mak. Dia kata, siapa nak bagi aku RM6? Kalau kau bagi aku RM100, aku tak menari lah. Jadi berarti tuan-tuan, hidup dia ni sebelum ni, dia bukan orang yang meminta-minta. Berarti dia kutip tin tu. Saya cerita dekat saudara dulu. Skuter pertama dia kutip dekat tong sampah, skuter tolak tu sebelum garasi. Sebab tu dia datang garasi sebelum dia beli basikal, dia beli skuter tu pasal PKP tak boleh naik basikal. Dia akan pusing daripada CM, saudara ukur jauh siapa yang tahu, Central Market, tong sampah semua tu, sampai ke Jalan Bangkok Bank. Bangkok Bank dia akan pusing sampai Jalan Silang. Jalan Silang dia akan pergi ke dataran Maybank, tu tong sampah yang dia kutip, minuman tin dan juga botol mineral plastik. Daripada situ dia akan pergi sepanjang Jalan Pudu. Ikut jalan belakang tu, ikut jalan kuil tu. Jalan kuil, bukan jalan Pudu yang biasa, pusing ke belakang ikut jalan kuil. Dia akan keluar sebelah sini, baru masuk ke Times Square. Dia kutip semua plastik ataupun tin minuman tu, barulah dia pusing ke Jalan Bukit Bintang, pergi sampai ke Jalan Bulan. Jadi dia cerita dekat saya, 3 hari dia kutip, dia boleh jual benda tu dengan pendapatan RM6. Sebelum dia jual tuan-tuan, plastik tu lah dia bawa. Ini kalau ada Baim Zakaria, ini orang-orang yang ada doleh soheh. Sebab orang-orang ni tengok kehidupan dia lama macam tu. Jadi bila satu masa ni PKP, dia tak ada apa, dia datang ke garasi. Dan dia datang pun pada waktu tu bukanlah dia nak menyanyi. Dia nak tumpang makan je. Sebab dah memang tak boleh cari rezeki PKP ni. Walaupun dia ada lesen di BKL untuk basking, tapi basking diharamkan. Bila dia datang, Jack ni cakap lah kat dia, abang cuci-cuci je lah cermin apa semua ni. Cuci cermin, lepas tu petang dia akan beli food. Sebab kita akan live petang dan kita akan live malam. Jadi kerja dia, cuci cermin garasi lama tu. Pasal garasi lama adalah kedai walk-in butik, tapi kami convert jadi live bila PKP. Kemudian daripada situ, kerja dia itu je.
Sampai satu masa dia tengok Syed Amran duk basking situ. Dulu Abang Syed tak boleh menyanyi dekat Masjid India. Abang Syed datanglah basking menghiburkan kami. Waktu tu penonton garasi ni 70. Kalau 200 tu kami dah makan sate dah, gembira bila 200 view. Garasi dibuka 3 Julai tu. 70 tu dah kira best, 200 box office. Berarti makan sate malam tu kerana berjaya mencapai 200 penonton. Bila dia tengok Abang Syed selalu menyanyi, dia dengan Abang Syed ni basking sekali. Dia pun minta menyanyi. Dia pun menyanyi, orang hina macam-macam lah. Sampai last kali kadang-kadang. Tapi saya nak blog tak boleh. Waktu tu kita pun baru start main FB. Kita pun tak tahu blog apa Paris. Saya baru kan, saya tak biasa ada FB. Saya tak tahu apa itu parasit, apa itu toxic, apa itu virus, apa itu cancer. Saya tak faham. Jadi bila orang hina banyak tu, saya macam tak galakkan dia menyanyi lah. Sebab setiap kali dia on air, orang akan hina dia. Jadi pun, tapi tuan-tuan, dia memerlukan nyanyian tu sebab satu dia tak boleh kayu Weska. Dia tak boleh menyanyi. Jadi dia punya tantrum, dia punya nak lepas sebab dia budak hyper. Orang autism ni dia dah autism, dia hyper. Jadi dia kena menyanyi juga, terlompat-lompat, terjerit-jerit. Tuan-tuan, saya cerita dekat tuan-tuan, kenapa dia tak akan menyanyi di garasi? Sebab dia menyanyi di garasi, kena ikut cara yang saya suruh. Menyanyi elok-elok, ikut sopan santun, kena cakap elok-elok. Itu bukan dia. Dia kena datang mengikut disiplin sebab saya kata, Mat, kita stream ni ada SKMM. Kita tak mahu nanti, saya kena jagalah pasal garasi ni kan platform perniagaan. Dan dia tak akan menyanyi sebab kalau tuan-tuan nak tahu, dia suka menyanyi yang jerit-jerit keluar lidah, lompat-lompat. Dia menyanyi bukan untuk mendapatkan lagu tu sedap. Dia menyanyi untuk mengeluarkan semua tantrum dia. Sebab tu dia suka di Bukit Bintang sebab tak ada siapa nak larang dia performance dia. Dia menyanyi ni tuan-tuan, kalau setakat lagu menyanyi sedap dia bukan selamat. Dia menyanyi tu sampailah dia letih, semua emosi dia tercurah. Tak apalah dapat RM4 ke, dapat RM20 ke sebab dia tak tahu nilai duit. RM4, RM20, RM30 sama. Kalau RM4 dia pergi kedai sebab dia makan nasi dengan telur goreng dan kicap aja, RM2.5 sama. Kalau dia ada RM40, dia boleh makan nasi yang sama 2 kali. Tuan-tuan, umur dia 53 tahun datang ke garasi, barulah dia tukar menu. Betul, dia cakap tu, aku sekarang tak boleh makan nasi telur goreng, aku tak lalu. 53 tahun, kerana dia ada gaji tetap. Dia dapat RM70 sehari. Lepas tu dia ada bonus lagi daripada FB dan YouTube yang bayar kepada garasi ni. Dia ada bonus lagi. Dia baru belajar tukar makan di mana sampai sekarang istilah kita orang selalu sebut bongkak lupa diri ni. Aku dah tak makan nasi dengan telur. Sebab tu dia, tuan-tuan, bila dia kahwin, kan dia selalu guna ayat. Kalau aku kahwin besok, aku beli 6 juta biji telur. Sebab yang dia tahu lauk tu adalah telur. Sebab tu dia takkan kata beli 6 juta ikan, dia tak kata beli 6 juta daging. Sebab benda-benda tu tak ada dalam kamus hidup dia. Jadi, saya nak advice kepada saudara. Kena faham, kata, saudara komen mungkin benda yang saudara tak faham. Tapi, saya buat benda yang saya faham. Sebab tu saya dengan dia pun saya kata, kalaulah satu hari dia gembira untuk kembali menyanyi di jalanan kerana dia boleh jerit, dia boleh terlompat-lompat. Sebab itu yang memenuhi diri dia sebagai penyanyi. Cuma di garasi saya beritahu, Mat, tak boleh, Mat, kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Kita kena disiplin sebab ini live, kita berniaga. Ini bukan kita nyanyi kat Bukit Bintang. Bila saya Q&A dengan dia, Mat, janganlah maki-maki saya depan orang, kan live. Nanti orang kata, sebab saya tak ada masalah dia maki saya. Cuma saya takut tuan-tuan tak dapat menerimanya sebagai jenaka. Tapi lama-lama semua orang dapat menerimanya sebagai jenaka. Dia keluar perkataan bodoh, kau tak sekolah kepada saya. Sebab itu adalah perkataan biasa bagi orang yang 34 tahun berkawan. Mungkin tuan-tuan rasa sikit segan benda tu kepada saya sebab tuan-tuan dah kenal saya, dah beruban. Orang panggil saya pun Haji. Jadi tuan-tuan rasa segan. Tapi saya dengan dia ni selang umur setahun. Membesar sekali di Kuala Lumpur. Saya kenal dia sebelum saya pergi universiti. Saya kenal dia sebelum saya memulakan kerjaya sebagai wartawan. Jadi kita ada berapa orang ni dah? 1.1K untuk saudara faham. Sebab tu saya bagi tahu kepada saudara.
Benda yang besar yang saya kena buat adalah untuk memastikan selepas ni kalau PKP buka, dia akan mendapat kembali kegembiraan dia. Sebab saya beritahu dekat tuan-tuan, CM mungkin dah tak ada apa lah. Sebab kawan-kawan lama dah tak ada. Yang tinggal situ hanya Baim Zakaria, kawan baik dia. Tapi dia akan pergi ke Jalan Bulan bila pelukis-pelukis jalanan balik. Sebab sikit hari kajian akan benarkan pelukis jalanan balik. Sebab dia akan pergi, dia ada ramai lagi orang-orang yang sayang dia, yang dia kenal berpuluh-puluh tahun. Dia akan pergi cari Abang Arif Aziz, dia cari Idet. Jadi dia akan gembira menyanyi di Bukit Bintang sebab dia boleh menjadi Selamat Asrin. Di garasi TV, dia tak boleh. Pasal saya cakap ke, tak boleh nyanyi teman, nanti orang marah. Tak boleh cakap sebarang-sebarang ni. Sebab tu, saya harap saudara faham. Mengendalikan, siapa nak bully? Benda-benda, tuan-tuan, lepas dia ni dengan Amal ni, orang panggil apa? Hate and love Bila on air tu tuan-tuan, bagi dia itu gamenya, waktunya, kalau nak kelahi dekat Amal dekat luar, bila dia nak kelahi, dia naik motor, bontot Amal ikut, Amal yang bawa dia pergi kena air terjun. Dia ni tuan-tuan punyalah do'if. Asal nampak air je laut. Amal yang ajar dia, beza ni bukan laut, ni air terjun. Dia tetap balik, aku pergi laut dengan Amal. Padahal Amal bawa dia pergi Sungai Congkak, bukan laut. Sebab dia daripada kecil tak pernah dibawa tempat-tempat yang macam tu. Dan dia dengan Amal ni, lepas saya tinggal di Shah Alam, dia ni, Amal ni ada pot tu maksudnya, rumah Amal ni di taman pertama. Amal ada banner satu rumah kampung. Ala kadar je untuk duduk dan main gitar, mengisi waktu. Di situ dia tumpang dengan Amal. Dia ni baik dengan Amal, kalau dia basking dapat duit lebih, sarapan pagi dia beli. Kemudian, Amal pula, kalau tengah hari dia orang tak ada makanan, ni cerita 2017. Amal yang akan ambil nasi daripada rumah, dia bawa situ. Jadi dia berkelahi dengan Amal macam mana pun. Amal tu, kalau dekat luar tak bergaduh tuan-tuan. Amal datang ni berkepit sembang macam dua-dua kan kecil kotot. Duduk tepi tangga, mesyuarat, sembang, pok-pek. Kalau saudara tengok pun sakit hati. Pasal kita panggil pun dia tak datang, duduk nyembang ni. Dia gelak. Sebab dia banyak cerita dia dengan Amal sebab 4 tahun. Sebab tu saudara tengok, dia menyanyi lagu apa Amal boleh main. Sebab itulah berlaku di Rumah Bujang bila dia duduk dengan Amal. Amal kalau nak menyanyi lagu dia, Amal kata aku kena layan dia dulu. Sebab kalau dia kan bila PKP tak boleh. Amal layan dia dulu. Sebab tu Amal tahu suara dia, stroke music dia, Amal boleh main on the spot. Sebab bertahun dia duduk dengan Amal, Amal kena nyanyi. Cuma dia rasalah, dia kan macam tu. Bila Amal jadi masuk Akademi Fantasia, popular apa semua, dia adalah sikit rasa hati. Maksudnya, pergi mana-mana, dulu sama je usung gitar, dua-dua orang tak kenal. Sekarang usung gitar, dia tu orang tak kenal, Amal tu orang kenal. Lepas Amal jadi juara Akademi Fantasia tu. Jadi, dia rasa aneh lah. Jadi benda-benda macam tu untuk seorang yang dilahirkan autism. Dan lepas tu seorang kawan dia menjadi. Sekarang, bila dia dekat garasi pula, tak adalah dia pergi mana orang tegur, selamat. Cuma adalah orang voicemail, suara kau sedap. Dia ada satu kawan dia ni penyokong kuat dia. Yang dia selalu claim orang Johor kata, aku malu, orang Johor kata suara Amal tu. Yang hantar tu seorang je. Tadi hantar lagi. Orang tu hantar lagi. Dia forward voicemail tu dekat Jack. Orang Johor tu kata, aku tak boleh terima kenapa ABU tu sibuk-sibuk nakkan si Munirah tu pula. Kenapa Gajah tu tiba-tiba hari ni baru nak tahu dia skandal dengan Amir. Jadi dia forward. Bagi dia, benda tu adalah sokongan peminat dia kepada dia dan meyakinkan dia lagi kata Gajah ni, Syarif Kadir ni dengan ABU tak patut masuk campur dalam kes Munirah. Jadi kehidupan dia tuan-tuan begitu. Ada kawan-kawan baik dia macam Amin ni. Dengan yang saya kata orang Kota Tinggi, dia kata tokek restoran yang buka kedai makan yang orang Kulai tu. Itu semua supporter dia. Jadi bagi dia, benda-benda macam tu, Wak Kaduk. Jadi Wak Kaduk ni hari-hari menghantar voicemail sokongan moral kepada dia. Wak Kaduk ni pun orang macam saya lah yang memahami. Selamat ni akan gembira menerima voicemail. Jadi Wak Kaduk ni berkorban waktu lah. Pagi-pagi hantar voicemail, petang hantar voicemail. Nanti Selamat nak live, Selamat reply balik mana. Dia akan bagi tahu, kau pukul je Amal tu sampai habis.
Jadi benda-benda tu macam pada dia bernilai kerana dia dah lalu bila dia dengan amal ni yang menjadi perebutan. Bila dia ikut amal tua lah. Amal ni bila nak menyanyi bosan di Kuala Lumpur. Amal ni dulu ada van buruk. Jadi naik van, pusing. Menyanyi di Kuantan, menyanyi di Pulau Tioman, pusing. Jadi bila pusing, tentulah orang tepuk Amal. Sebab Amal ni dikenali. Bila sebut je naik juara AF Academy Fantasia 2016, Amal ni dapat tepuk kuat. Mental lah dia. Bila time dia menyanyi, orang tak tepuk. Jadi benda-benda yang macam tu saya rasa saudara kena faham dan saya kena jelaskan pasal supaya tak jadi fitnah. Macam saya kata sekarang ni, bawa dia. Dia comfortable di garasi sebab sini wifi tak ada. Dia tak dapat wifi hotel free. Dia balik garasi, 3 router garasi. Dia duduk depan, 1 router dipanggil Unify 5. Dia masuk ke bilik ke belakang, ada 1 lagi dipanggil Unify 3. Dia duduk dekat tangga, dia pakai Unify 2. Semua speed maksimum. Sebab kita langgan Unify RM799, tak ada delay apa semua. Dia dengar. Dan lepas tu dia suka tukar earphone. Mengikut lagu dia. Dia adalah kiraan dia ni. Kalau lagu ni kena dengar yang pakai headphone merah. Lagu ni headphone hitam. Dia tak bawa headphone tu datang sini semua. Jadi saya jelas tu, saya harap saudara faham dan maklum. Kata habis show je, tuan-tuan. Dia duduk tepi kolam tu. Dia bercerita, bukan dia cerita banyak benda. Dia cerita apa hadiah yang dia nak bawa. Dia nak pergi rumah Dr. Sam. Sebab hari ni Sabtu Sabtu. Sebab hari Isnin dia akan pergi rumah Dr. Sam. Jadi oleh kerana juga waktu dia kecil, umur dia 18 macam tu, dia pernah menumpang juga. Dia tumpang kan ramai rumah sebab dia tak pernah ada rumah. Pasal dia datang KL, pendapatan dia tak tetap. Dia tak pernah menyewa. Dia tinggal bawah tangga Central Market dulu. Okey, dia pernah tinggal. Dia pernah tidur di food court lama, Jalan Jamek. Tuan-tuan yang mana baru dalam KL pun tak tahu kata ada food court di dalam dekat River of Life tu. Di belakang sebelah benteng lama tu dia tidur situ. Jadi bila saya nak beritahu kat saudara, bila dia susah macam tu, kadang-kadang dia tidur dekat kaki 5 Wisma Yakin ataupun dia tidur dekat kaki 5 Masjid India. Jadi Dr. Sam ni saya bawa lah dia balik rumah selalu. Balik rumah. Dan dia pun pernah ikut tu, dia bagi tahu kat saya semalam. Lepas ni pergi rumah Dr. Sam, jumpa kakak. Jadi bini Dr. Sam tu dipanggilnya kakak. Dan lepas tu dia bagi tahu aku, kau kena simpan gaji aku nak keluar tabligh. Dia tak panggil tabligh, aku nak keluar jemaah 3 hari. Sebab dulu Dr. Sam selalu bawa dia keluar jemaah. Dia pernah tuan-tuan berserban pakai kurta apa semua ni. Datang kita tak semayang, dia tampar belakang kepala ni kau tak tahu azan. Kalau dengan saya lah waktu tu. Dia kalau kawan-kawan biasa, kalau zaman dia kuat tabligh tu, dia ketuk je kepala, tak mau. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, bacaan Fatihah, bacaan dalam solat, dia boleh baca. Kerana dia lama dengan jemaah tabligh. Walaupun dia keluar lah kot 3 hari cara dia lah. Dr. Sam pun faham. Dia mesti Dr. Sam beritahu dekat jemaah lah. Ini jemaah kita yang masuk kategori lain. Jadi orang pun faham lah. Jadi kalau dia pergi Seri Petaling pula, orang kenal lah, jemaah-jemaah Otai kenal lah pasal dia ni dulu aktif. Zaman markas tabligh di Masjid India belum siap Seri Petaling tu, dia dah memang tidur. Jadi batch-batch yang sama tabligh dengan dia tu semua dah senior belaka dah. Okey? Tu je saya nak brief kat tuan-tuan. Ada 1,000 orang. 1,300 orang untuk saudara faham. Bahawa tak ada, jangan timbul fitnah. Kata, kami pun tak plan show-show ni tuan-tuan. Semalam pun saya tak larat nak live. Saya datang sampai sini 8.12 minit. Iaitu 40 minit lebih sebelum live. Tak plan pun. Tuan-tuan Abang AB ada. Saya pun tak tahu kata show akan start dekat bawah dulu. Naik dah jumpa dekat pentas. Tuan-tuan pun tahulah ini bukan siri 1. Ini dah siri 5 dah. Siri 4, siri 5 dah. Yang kita panggil John Bear, Amal, dia, saya, Syarif Kadir atas satu pentas. Itu je saya nak betulkan kadang-kadang supaya saudara faham senario selamat ni. Tu pun hari ni saya tak pastilah. Saya harap malam ni dia datang. Sebab saya fikir
Kata saya tak ambil foto, tak ada gambar lagi saya dengan dia kat hotel ni. Tapi tak tahulah dia tak datang lah. Dia tak nak datang, dia nak main basikal. Dia tak mungkin datang, tapi tak tahulah kalau dia sunyi kejap lagi. Oh, Jack kata sebab semalam dia dapat bonus. Dia pergi beli speaker baru. Besar. Dia dah hantar gambar dah. So, saya ingat dia balik. Dia tak mungkin datang lah malam ni. Sebab kalau dah dapat speaker baru tu, dia akan joli sakan lah dengan speaker tu. Wi-Fi ada. Dia duduk pula seorang. Dia nak makan minum semua ada dalam dapur garasi tu. Saya fikir tak datang lah kot malam ni. Kalau kita kata show malam ni bayar 500 pun, dia akan kata, aku ambilkan kau lah 500 tu. Okey, saya akan, terima kasih tu, saya nak buat penjelasan tu je untuk mengelakkan fitnah. Supaya saudara faham apa yang berlaku ni. Tak ada siapa nak budi dia, tuan-tuan. Saya fikir kata kalau real life saudara tengok, saya lah budak yang dibuli tu. Tuan-tuan akan menitik mata, kesian kat saya berbanding tuan-tuan nak naik status, kesian kat dia. Kalau Jack tu, 3 sen je dia buat. Kau main ni sekejap. Itu je. Sebab dia bos. Jadi, itu je lah supaya saudara faham tentang isu. Tak payahlah tengok show tepi kolam mandi, tiba-tiba saudara nak menjadi pensyarah ilmu kemanusiaan, nak ajar tata cara, nak buka cut and paste dekat mana tentang emosi budak autism. Dia ni game plan dan the colour is a difference. Dia setiap orang mempunyai kasus yang berbeza. Kan dia tak macam kita ni. Degil, bongkak, angkuh boleh pakai satu hadis je untuk gambarkan. Kalau kita ni kedekut, bakhil pun boleh pakai satu hadis je untuk samakan. Tapi orang-orang yang hidup dalam dunia autism, setiap satu kes adalah satu kes. Berbeza. Jadi dalam kes Selamat Asrin ni, untuk pengetahuan saudara, saya panggil dia genius lah. Sebab mana ada budak Down syndrome, budak autism keluar rumah pada usia 14 tahun dan sampailah 53 tahun. Survive dengan nak jadi cita-cita dia, iaitu seniman. Confident, suara dia sedap. Yakin performance dia orang tak boleh lawan. Salah satu orang lain boleh cakap, dia yakin bahawa orang lain tak boleh nyanyi, suara sampai bilik air. Dia tahu kata orang lain tak boleh menari sampai ke bawah. Saya tak tahu apa istilah ke bawah tu, agogo dia ke bawah tu. Dia punya keyakinan diri yang kuat, dia survive. Orang-orang yang datang sezaman dengan dia muda, sampai sekarang, tak ada ke apa. Yang the best one, dia tak involve dengan dadah, dia tak minum, dia tak langsung suka minuman keras dan dia sangat menyampah dengan orang mabuk. Dia tak involve dalam apa dadah, dia tak isap ganja. Cuma dia isap rokok je. Tu pun bertukar-tukar. Kadang-kadang ni sekarang dia baik dengan Deniman Azli. Deniman Azli belanja dia pipe, dia isap pipe balik. Dulu dia buang pipe dia. Waktu dia sakit tekak, dia buang pipe dia. Dia kata pipe menyebabkan kencing manis. Dia lah orang pertama bawa teori. Mata dia bengkak tu kerana isap pipe. Kerana mata tu bengkak sebab tanda-tanda kencing manis. Okey. Terima kasih pada 1,300 orang. Saya tak tahu apa saudara komen. Tapi saya bagi tahu kata, tak payahlah bila naik status. Saudara, saya tak kata saudara semualah, tapi ada 2 status pagi tadi saya betul-betul menyampah yang seorang tu tulis panjang dengan cut and paste mengenai orang Down syndrome ni. Saya macam nak dot mak je. Sebab saya dengan dia bukanlah level kawan, dah macam adik saya. Bukanlah sehari 2 saya kenal. Bukanlah apa ni. Saya pun tak suka dia appear dekat garasi. Tapi kadang-kadang benda tu menyuat. Dia pun tak menikmati, tuan-tuan. Sebab dia tak tahu ni 1.3 ribu orang bagi bunga. Dia tak faham. Cuma dia seronok ada dekat situ. Saya boleh layan dia cakap. Yang dia nikmati tu adalah kerana kawan-kawan yang tengok tu. Kru tengok belakang kamera. Dia bayang ni okey lah ni. Kalau Bukit Bintang dapat 30 orang. Dekat garasi belakang kamera ni ada 8 orang. Okey lah. Dia tak faham tu. Saudara naik. Sebab tu sampai sekarang, dia menganggap Nur Munirah tu adalah, kan dia last kali tahu Nur Munirah tu tinggal, kebetulan Amal bagi tahu kampungnya tu tak jauh dengan kampung Nur Munirah. Jadi sampai sekarang dia menganggap Nur Munirah tu Amal yang recommend pada dia. Dia tak tahu kata Nur Munirah tu muncul dalam skrin ni. Kemudian bila Amal recommend dekat dia, saya yang jadi tukang
gurukan dia dengan Munirah. Sampai semalam dia cerita, kau lah yang punya pasal. Tu budak kampung Amar recommend. Kau yang suruh-suruh aku ni dengan dia. Sekarang aku nak kena fikir kahwin, cincin. Dia tak faham ni. Kata Munirah, tengok dia dalam live. Dia tak tahu. Sebab dia guna Facebook untuk messenger je. Dia tak faham. Sebab tu saya kata dia tak enjoy. Lately ni aja bila dia dah keluar-keluar lidah tu, saya tengok orang dah tak marah. Dia nyanyi jerit-jerit mengikut the original version of Selamat Asrin ni. Saudara dah tak komen marah. Jadi saya biarlah. Dulu saya tak bagi dia menjerit, dia keluar-keluar lidah ni sebab orang kata orang akan maki macam-macam masa garasi start 3 Julai tu tahun 2020. Orang kata macam-macam. Cuma saya ingat sekitar Jun lah kot kita mula buat, saya dah tak larat nak buat editorial malam. Saya temat kau sembang lah dengan aku, mak kita cerita. Dan start tu lah barulah orang faham, oh dia ni sebenarnya gini. Sebab bila dia menyanyi, orang tak tahu. Kan muka dia smart, kacak, hidung mancung, handsome. Jadi orang tak tahulah kata dia autism. Bila berbual, kita buat sesi, saya pun dah tak larat nak stream isu semasa malam. Saya pun tarik dia, kau nak kita nyembang. Sembang pasal kampung dia. Dia sebenarnya kalau saudara nak tahu good dia bagus adalah 2 pagi. Dia punya adrenalin dah turun, dia tenang, tak ada benda dia excited. Mood dia dah okey. Kita boleh duduk berjam-jam tuan-tuan sampai azan subuh. Dengar dia cerita kampung dia, setiap bapa saudara dia, nenek dia, orang ni. Dia akan bercerita benda-benda yang kita akan terkejut. Kerana semua orang tu dia ingat sampailah dia kata, bapa saudara aku ni masuk syurga, orang kampung kata. Sebab apa, Mat? Sebab dia mati ambil semayang. Itu maksudnya apabila Selamat Asrin bin Subun. Okey. Bila Subun pergi ke Singapura, Selamat Asrin ni bila lahir maknya meninggal. Oleh kerana arwah ayahnya Subun ni pergi bekerja di Singapura. Maka Subun meninggalkan Selamat ni dalam usia yang kecil kepada Yunus. Yunus ni adik Subun. Jadi Yunus ni yang pelihara. Jadi dia menceritakan rindu dia pada Yunus, bapa saudara. Sebab tu, yang sekandung dengan dia di bawah bapa bernama Selamat Subun ni pun dia kata adik dia. Yang mana di bawah Yunus pun dia kata adik-adik dia. Sebab dia dibesarkan oleh Yunus daripada bayi merah lagi. Sebelum Subun pergi ke Singapura. Jadi kalau dia cerita dekat saya bapa tu, saya kena tanya bapa mana satu. Sebab Subun pun dia panggil bapa. Yunus pun dipanggil bapa, tapi Yunus pelihara dia. Kalau disebut mak, saya akan tahu dah mak tu adalah nenek. Sebab dia kan sekampung. Jadi bila mak dia meninggal melahirkan dia, neneknya tu dipanggil mak. Jadi dia banyak mak, dia banyak bapa. Jadi kita kena check track tu. Kalau dia sebut bapa aku cakap yang banyak nasihat, saya dah tahu dah. Itu bukan bukan Subun. Itu Yunus. Yunus. Kalau bapa dia cerita tentang nenek-nenek kampung dia, orang ni datang daripada Indonesia, mak dia Banjar, itu versi cerita yang datang daripada Subun, bapa kandung dia. Sebab bapa kandung ni bila dah balik daripada Singapura, Selamat ni dah besar. Jadi Selamat ni banyak mendengar salah silah keturunan dia. Mak dia Banjar, mak dia ni asal dari sini daripada sini, berkahwin dengan bapa dia. Bapa dia kahwin dengan orang ni, kemudian orang ni meninggal, bapa dia kahwin satu lagi. Kalau cerita-cerita tu saya tahu ini adalah versi daripada disebut bapa, itu adalah versi Subun. Yang ini versi arwah Yunus. Yang bapa dia yang kata meninggal dalam keadaan wuduk dan jatuh di sungai kerana serangan jantung. Jadi dia cerita kata dia kalau nak balik pergi kubur, dia akan cerita, saya kata dia dua-dua. Maksudnya dia akan pergi ke kubur bapaknya Subun, dan pergi satu lagi kubur bapaknya Yunus. Sebab bapaknya Yunus ni meninggal depan dia waktu dia pun saya ingat umur belasan tahun tapi belum lagi besar. Sebab dia kata orang lambat, orang terjun sungai itu lambat sebab Subun meninggal ketika serangan jantung wuduk di sungai pada waktu maghrib. Jadi bila Subun jatuh, orang dengar bunyi gedebus di air, barulah orang terjerit-jerit panggil. Jadi bila orang kampung sampai, Yunus telah pun meninggal. Jadi malam-malam dia akan ceritalah dekat saya version-version setiap saudara dia. Itu je saya share dengan saya saudara lebih faham. Kadang-kadang kena cerita benda ni kan. Bukan cerita pasal saya, cerita pasal Selamat ni supaya saudara tak adalah buruk sangka. Kata bully lah, penghinaan lah. Dia tentang friendship, tuan-tuan. Tentang orang yang kita kenal. Dan dia pun kita kenal.